Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Kiamat Hampir Tiba pada pada bab yang ke-10. Dajjal cuba hendak memasuki kota Madinah dan peristiwa seorang laki-laki mukmin yang kuat menentangnya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, di penghujung hari-hari Dajjal, ia akan berusaha untuk memasuki kota Madinah Al-Munawwarah. Tetapi seperti apa yang telah kita sebutkan sebelum ini, ia ditegah dari memasuki kota Madinah ini. Para malaikat berada di sekeliling kota Madinah dengan pedang yang terhunus dan siap sedia memenggal leher Dajjal apabila ia cuba hendak masukinya. Akhirnya Dajjal hanya akan mampu tinggal di luar kota Madinah di kawasan yang berbatu merah. Lalu bergegarlah kota Madinah 3 kali gegaran yang menyebabkan semua orang munafik laki-laki dan perempuan akan keluar dari Madinah dan terus mengikuti Dajjal. Dan hari ini dinamakan Al-Khalas. Artinya hari penapisan, kerana yang tinggal di Madinah selepas kejadian ini hanyalah orang-orang yang benar-benar beriman sahaja. Baik. Dajjal dia akan berusaha untuk memasuki kota Madinah. Setelah dia dapat menaluki dunia ni, dia pergi sana, dia pergi sini, akhir sekali dia akan pergi ke Madinah. Tetapi apa yang kita sedia maklum, yang kita dah tahu dah sebelum ni, Dajjal dia tidak akan dapat memasuki kota Madinah walau cara macam mana sekalipun. Macam mana cara sekalipun dia tidak akan dapat masuk kota Madinah. Kenapa? Ada para malaikat yang Allah Ta'ala sediakan untuk menjaga kota Madinah daripada dimasuki oleh Dajjal. Walaupun Dajjal ni nak bagi rasuah kat para malaikat, tak boleh, tak lepas. Nampak tak? Ini bukan Malaysia. Tak? Kalau Malaysia ialah pondang boleh terlepas ke Thailand. Tak? Dia pasal dia boleh lepas gitu lah, bayar je lepas, bayar lepas. Ni tak. Tentera-tentera Allah tidak akan benarkan Dajjal ni untuk memasuki kota Madinah. Tak akan dapat masuk. Itu sebab Dajjal ni dia tak akan masuk, lalu dia hanya tinggal di bahagian luar daripada tanah haram sekitar kota Madinah. Dia tinggal di situ, lalu dia hentakkan kaki dia 3 kali dan ketika itulah keluarlah semua orang munafik, baik lelaki, baik perempuan, semua orang munafik akan keluar. Orang kata jangan keluar, tapi mereka kata aku nak tengok juga apa yang berlaku membuatkan mereka nak keluar. Dan hari itu dinamakan Al-Khala, artinya hari penapisan. Kerana apa? Kerana yang tinggal di Madinah selepas kejadian itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala saja. Maksudnya selepas daripada Dajjal menghentakkan kaki dia sehingga keluarlah segala orang munafik apa semua ni, yang tinggal di Madinah ketika itu hanya orang yang benar-benar beriman pada Allah. Selain daripada itu semua orang munafik belaka. Semua dah keluar daripada kota Madinah. Yang tinggal hanya orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Dan adalah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bahawa ketika Dajjal sedang mengepung kota Madinah ini, tiba-tiba bangkit seorang laki-laki yang kuat imannya sambil berkata kepada sahabat-sahabatnya, demi Allah, aku akan pergi menghadap Dajjal pembohong ini. Aku mahu memastikan betulkah ia Dajjal yang telah diberitahu kemunculan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Maka oleh sahabat-sahabatnya ia dinasihati supaya jangan pergi menemuinya. Mereka bukan khawatir bahawa ia akan dibunuh oleh Dajjal, kerana ia memang sanggup mati syahid, tetapi mereka khawatir ia akan terperangkap dengan godaannya. Ada seorang laki-laki ni, dia kata apa pada kawan-kawan dia, aku nak pergi tengok Dajjal ni. Kawan-kawan dia kata jangan pergi. Bukan pasal takut mu ni akan dibunuh, kerana engkau mati syahid tak ada masalah. Budak ni, laki-laki ni orang yang sangat baik, orang yang sangat amanah, orang yang sangat jujur. Jadi dia tak takut untuk mati syahid. Tetapi kawan-kawan dia risau takut termakan godaan Dajjal. Sebab ketika tu semua orang susah. Semua orang dalam keadaan susah, tak ada makanan dan sebagainya. Takut-takut nanti termakan godaan Dajjal. Kerana apa? Antara kelebihan yang Allah boleh berikan kepada Dajjal iaitu boleh menghidup dan mematikan manusia. Jadi
Kawan-kawan dia rasa risau, kalau aku bagi dia ni masuk dalam jumpa Dajjal, nescaya dia akan terikut Dajjal. Namun lelaki ini tetap juga mahu keluar menemui Dajjal. Apabila ia sampai di hadapan pengawal-pengawal Dajjal, mereka bertanya kepadanya, engkau mahu ke mana? Laki-laki itu menjawab, aku mahu menemui pembohong itu. Dia kata. Laki-laki ni pun keluar daripada Madinah, dia pergi dekat kawasan Dajjal, lalu security Dajjal tanya, mu nak pergi mana? Dia kata, aku nak pergi jumpa si pembohong. Dajjal ni, aku nak jumpa si pembohong ni, yang telah merosakkan keimanan umat. Aku nak pergi jumpa pembohong ni yang banyak merosakkan keimanan umat. Pengawal-pengawal Dajjal bertanya kepadanya, apakah engkau tidak percaya bahawa dia adalah Tuhan kita? Pengawal Dajjal tanya balik pada laki-laki ni, mu tak percaya ke bahawasanya dia ni adalah Tuhan kita? Laki-laki itu menjawab, Tuhan kami adalah Allah Ta'ala. Lalu para pengawal itu berkata kepada tentera mereka, bunuhlah orang ini. Pengawal kata apa kepada tentera-tentera orang? Bunuh laki-laki ni. Lalu sebahagian dari tentera itu berkata, bukankah Tuhan kita Dajjal melarang kita membunuh seorang tanpa sepengetahuannya? Jadi kata pula pengawal-pengawal dia, askar-askar dia kata kan, bukankah dia kata Tuhan kita iaitu Dajjal melarang kita membunuh orang sesuka-suka hati ni? Melainkan dia betul-betul menyatakan yang dia ni tak beriman kepada Tuhan dia iaitu Dajjal. Barulah kita boleh bunuh. Akhirnya mereka tidak jadi membunuhnya. Lalu mereka mengirim seorang utusan menemui Dajjal dan beritahu kepadanya bahawa mereka telah menangkap seorang lelaki yang tidak percaya kepada ketuhanannya, bahkan ia menghinanya. Mereka utus surat pada Dajjal bagi tahu, hei Dajjal, bahawasanya ada seorang laki-laki yang tak beriman kepadamu, lalu dia menghina pula apa yang telah engkau bawa. Mereka juga bertanya, apakah mereka akan terus membunuhnya ataukah mereka menyerahkannya kepada Dajjal untuk menyeksanya sesuka hatinya? Dajjal berkata, bawa orang itu ke sini biar aku yang membunuhnya. Mereka pun membawa lelaki tadi dan menghadapkannya kepada Dajjal. Lalu dia bawa laki-laki ni tadi, dia bawa pergi kepada Dajjal. Biar Dajjal kata, tak apalah, biar aku selesaikanlah. Biar kalau dia tak mau beriman pada aku nanti, biar aku yang bunuh dia. Sebab apa? Di tempat-tempat lain, majoriti orang akan terikut Dajjal. Majoriti di tempat-tempat lain tu sebab bila Dajjal ni datang ke kota Madinah, dia rasa pelik. Kenapa ada orang yang lagi masih tak beriman pada dia, masih tak percaya dia. Sedangkan dia pergi di negara-negara lain, di tempat-tempat yang lain, majoriti ni semua yang beriman pada dia. Semua yang beriman pada dia, semua percaya kepada dia. Tetapi di Madinah ni ada pula seorang laki-laki yang berani pula mencabar Dajjal, dan mengatakan pula kepada Dajjal bahawasanya Dajjal ni adalah pembohong. Jadi dia rasa marah dengan sikap orang ni. Dajjal ni kata, tak apa, bawa mari laki-laki ni kepada aku. Apabila lelaki mukmin tadi sampai di hadapan Dajjal, ia mengenalinya menurut sifat-sifat yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Lantas lelaki mukmin itu berkata, wahai sekalian manusia, inilah dia Dajjal, pembohong besar yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Berani pula dia cakap begitu depan Dajjal. Nampak? Inilah pembohong yang paling besar sekali. Lelaki ni kata, kalau kita tak berani dah. Nampak tak? Nak cakap depan pemimpin yang menipu kita sekarang pun kita tak berani dah. Nampak tak? Tak berani. Kalau kita pergi jumpa pemimpin tu, tahu dah dia ni pembohong. Dia tahu dah dia memang pembohong. Tapi beranikah kita nak menyatakan pembohongan dia kepada umat manusia? Kita tak berani. Tapi laki-laki ni dia berani. Dia kata apa? Inilah Dajjal yang telah diberitahukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mendengar ucapan itu, Dajjal naik marah dan terus sahaja menyuruh supaya lelaki itu disiapkan untuk dibunuh. Lalu Dajjal berkata kepadanya, engkau mesti patuh perintahku, kata Dajjal. Bila dia dengar sahaja laki-laki ni cakap begitu, menyatakan bahawa Dajjal ni adalah pembohong, bukanlah Tuhan yang sebenar, dia kata apa? Tangkap lelaki itu, kemudian akan dibunuh. Lalu Dajjal berkata kepadanya, engkau mesti patuh perintahku. Kalau tidak, engkau akan kubelah dua. Lelaki mukmin itu menjawab, wahai sekalian manusia,
inilah dia Dajjal, pembohong besar yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cakap begitu lagi. Kalau mu tak percaya aku ni sebagai Tuhan, aku akan belah dua tubuh badanmu. Dia bagi apa? Dia sebagai macam dia nak seksa lah laki-laki ni kan. Dia ugut laki-laki ni, kalau mu tak percaya aku sebagai Tuhan, nescaya akan aku belah tubuh badanmu. Para siapa yang patuh kepadanya akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kata laki-laki tadi, tak, inilah Dajjal. Lalu siapa yang percaya kepada Dajjal, yang patuh kepada Dajjal, yang beriman kepada Dajjal, nescaya tak, masuklah ia ke dalam api neraka. Mendengar ucapan itu, Dajjal menyuruh supaya ia dipukul sekuat-kuatnya, lalu dipukul sebahagian belakangnya dan juga bahagian perutnya. Setelah itu Dajjal berkata kepadanya, hendakkah engkau patuh kepadaku? Kalau tidak, engkau akan kubelah dua. Lelaki mukmin itu berkata, engkau adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Mendengar ucapan itu, Dajjal terus menyuruh tenteranya untuk membelah dua badan orang ini dengan gergaji. Dia buat sungguh. Ni benda ni akan berlaku sungguh. Laki-laki ni akan ada sungguh laki-laki ni. Kenapa? Laki-laki ni juga telah disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ucapan itu, Dajjal terus menyuruh tenteranya untuk membelah dua badan orang ini dengan gergaji. Lalu dibelah dua badannya dari kepala sampai ke cabang pohanya. Lalu riwayat lain disebutkan, lalu ditarik kedua kakinya. Maksudnya kepala diletakkan di bawah dan kakinya diangkat ke atas. Satu kakinya ditarik ke kanan dan satu lagi ditarik ke kiri. Maksudnya kaki dia begitu. Tak? Seorang tarik sebelah kanan, seorang tarik sebelah kiri. Bahagian tengah tu digergaji sehingga ke bahagian kepala. Lalu digergajilah dari cabang pohonnya sehingga sampai kepalanya. Apabila badannya sudah terbelah dua, lalu Dajjal melemparkan sebelah badannya ke kanan dan yang sebelah lagi ke sebelah kiri. Bila dah terbelah dua, laki tadi ni dah terbelah dua, satu dia campak sebelah kanan, satu dia campak sebelah kiri. Setelah itu Dajjal mahu menunjukkan kehebatannya lagi. Dia nak tunjuk yang bahawasanya dia ni hebat, tak, pada orang ramai, tak, supaya orang percaya dia adalah Tuhan. Lalu ia berjalan dengan sombongnya di antara kedua belah badan lelaki mukmin tadi sambil berkata kepada para pengikutnya, apa kamu kata apabila aku hidupkan semula lelaki ini? Dia kata, dia pergi ambil balik tubuh badan tadi. Dia kata apa pada pengikut dia? Nak, apa kata kamu kalau aku hidupkan balik lelaki ni? Pada kata kita macam mustahil lah. Mana boleh seorang manusia boleh menghidupkan orang yang telah mati, kecuali orang yang ada kelebihan ataupun Tuhan yang boleh menghidupkan dan mematikan seorang. Orang rasa kata, wow, ini luar biasa. Ni satu benda yang agak luar biasa. Sebab apa? Boleh dia lah bunuh, kemudian nak hidupkan balik. Satu benda yang luar biasa. Kalau kita tengok pun, kita pun jadi macam, betul ke ni? Kan? Kemungkinan besar ni memang betul ni Dajjal ni, Tuhan ni. Pasal apa? Dia boleh menghidup dan mematikan manusia. Mak ayah kita yang telah meninggal, dia boleh hidupkan balik. Nampak tak? Tu antara kelebihan itu kata Masih Ad-Dajjal, fitnah Dajjal tu. Sangat hebat. Apa kamu kata apabila aku hidupkan semula lelaki ini? Bukankah kamu telah mengetahui bahawa aku ini adalah Tuhan kamu? Tentera Dajjal menjawab, ya, engkau Tuhan kami. Lalu Dajjal mengambil kedua belahan badan lelaki mukmin tadi dan menyatukannya semula sambil berkata, hiduplah engkau semula. Lelaki mukmin tadi kelihatan bergerak-gerak dan akhirnya ia hidup semula. Sama dengan keadaannya sebelum dibunuh oleh Dajjal. Ni penipuan besar dia ni. Nak merosakkan akidah. Macam orang sekarang dia tak boleh buat apa lagi. Nampak tak? Kalau dah mati tu mati lah. Tak? Doktor kata, doktor buatlah macam mana pun, bedah lah macam mana pun, saya sanggup bayar ratus ribu, saya sanggup bayar juta-juta. Yang penting, keluarga saya ni selamat daripada mati. Tak boleh. Doktor tak boleh buat. Tapi ada satu kelebihan yang Allah berikan kepada Dajjal. Yang mana Dajjal menggunakan kelebihan tersebut untuk menyesatkan manusia. Para pendukung Dajjal apabila melihat kejadian ini, mereka jadi bertambah percaya kepada ketuhanannya dan mereka bertambah taat dan patuh kepadanya. Bila tengok itu ada bukti, mereka bertambah percaya dan bertambah patuh, bertambah beriman pula mereka kepada Dajjal. Keyakinan mereka bertambah mantap dengan ketuhanannya. Berasa lagi, wow, ini betul-betul Tuhan ni boleh
tarik kaki orang sampai tercabuk kepala, ambil balik jantung, bergerak-gerak balik. Siap-siap cakap hiduplah kamu hai lelaki. Cakap begitu je, hidup balik lelaki tu. Nampak tak? Seterusnya Dajjal berkata kepada lelaki mukmin yang dihidupkannya semula itu, apakah engkau masih tidak mahu beriman denganku? Lelaki itu menjawab, sekarang aku bertambah yakin bahawa engkau adalah Dajjal pembohong besar dan engkau sudah tidak akan dapat membunuh siapa pun daripada sekarang. Maksudnya sebelum ni dia boleh bunuh sesiapa, tetapi saat tu itulah lelaki yang terakhir yang boleh dia bunuh, Dajjal. Tu sebab Dajjal ni dia tak pergi kota Mekah, kota Madinah dulu. Dia pergi ronda tempat lain dulu. Dia cari pengikut dia seramai mungkin. Akhir sekali baru dia pergi berdekatan dengan Madinah. Dia akan ronda dulu. Ni pergi semua tempat dulu cari pengikut seramai yang mungkin. Akhir sekali baru dia pergi ke Madinah. Kenapa? Ketika itulah saat terakhir dia boleh membunuh manusia. Mendengar perkataan lelaki ini, Dajjal semakin berang dan cuba hendak membunuhnya untuk kali yang kedua. Dajjal berkata kepadanya, aku bersumpah engkau mesti patuh akan aku. Kalau tidak engkau akan aku sembelih lalu ku lemparkan ke dalam api. Lelaki mukmin itu menjawab, demi Allah, aku tidak akan patuh kepadamu. Mendengar perkataan ini, Dajjal terus menangkapnya untuk menyembelihnya. Tetapi Allah Ta'ala telah menjadikan leher lelaki itu sejenis lapisan tembaga yang tebal. Maka Dajjal pun tidak dapat menyembelihnya. Tak boleh dah. Itulah lelaki yang terakhir yang boleh disembelih oleh Dajjal. Dalam satu riwayat lain, Allah Ta'ala menjadikan seluruh badan lelaki ini dibalut dengan tembaga yang tebal hingga badannya tidak dapat dilukai oleh apa jua senjata yang dipunyai oleh Dajjal. Dajjal menjadi panik berhadapan dengan lelaki mukmin ini. Maka akhirnya dilemparkan lelaki mukmin itu begitu sahaja ke dalam api yang ada bersama dengannya. Orang yang hadir menyangka lelaki mukmin ini telah hangus di dalam api yang sangat bergelora itu, tetapi sebenarnya ia hanya dilemparkan ke dalam syurga. Maksudnya bila nak bunuh tak boleh, akhirnya Dajjal ambil laki-laki ni tadi, dia letakkan, dia campakkan ke dalam api. Pengikut Dajjal dia menyangka, campak dalam api, ini teruk nak matilah laki-laki ni. Tapi sebenarnya Allah berikan kelebihan pada laki-laki itu, dia merasai bahawasanya api itu sangat sejuk bagi dia. Api itu daripada api bertukar jadi sejuk. Macam dalam kisah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim dicampakkan dalam api. Tetapi dia masuk dalam api itu steady je, tak rasa panas apa pun. Nampak tak? Kenapa? Allah yang berkuasa, Allah yang bersifat dengan berkehendak untuk mengubah sesuatu apa yang Allah nak buat. Maksudnya kalau Allah kata apa sejuk-sejuk, kalau Allah kata panas-panas. Setelah menceritakan kejadian ini, Nabi SAW lalu bersabda, lelaki inilah yang paling hampir sekali kedudukannya denganku pada hari kiamat nanti, dan dia akan diberikan pahala syahid yang paling besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Barzanji dalam kitabnya Al-Isya'ah, bahawa pendapat yang ashah, ertinya yang lebih kuat, mengatakan lelaki ini adalah Nabi Khidir alaihi salam. Ini antara nabi-nabi yang masih hidup. Nabi-nabi yang tak wafat tapi mereka masih ada, cuma tak tahu mereka, Allah letakkan mereka di mana. Umpama Nabi Isa alaihi salam, kita tak boleh pegang Nabi Isa hati, Nabi Isa tak hati. Allah hanya tukarkan kepada manusia lain. Tapi Nabi Isa tu dia tetap hidup dan dia akan kembali balik ke dunia untuk melawan Dajjal. Sebab itu ada beberapa pendapat para ulama mengatakan lelaki tadi yang melawan Dajjal tadi adalah Nabi Khidir alaihi salam. Seperti apa yang disebutkan dalam banyak riwayat hadis Rasulullah SAW. Setelah kejadian ini, jiwa Dajjal merasa terpukul kerana ia tidak dapat membunuh lelaki mukmin itu. Bahkan ada di kalangan pengikutnya yang mulai meragui ketuhanannya. Bahkan lelaki mukmin telah berkata di khalayak ramai bahawa Dajjal tidak akan membunuhnya, dan mulai saat itulah ia tidak dapat membunuh sesiapa lagi. Dajjal menjadi malu dan kesaktiannya sudah mulai kurang. Yang tinggal hanyalah saat-saat terakhir sebelum ia dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Lalu ia cepat-cepat melarikan diri ke Baitul Maqdis untuk mencuba operasinya pula di sana. Bila selesai dekat Madinah, dia dah malu, pengikut-pengikut dia semua dah bukan dia, mula tak percaya yang dia ni adalah Tuhan. Ketika tu dia akan lari ke Baitul Maqdis. Dia lepak dekat sana pula pasal apa? Andailah kata
apa nama ni, di sana ada lagi orang yang nak percaya dia sebagai Tuhan. Kenapa ketika tu kelebihan yang Allah bagi pada dia mulai berkurang. Akhirnya masa berada di Baitul Maqdis, ketika Nabi Isa AS ni dia dapat tahu Nabi Isa AS ni turun, orang yang pertama lari sekali Dajjal. Dia terus lari terus. Sampai pengikut dia rasa pelik. Kenapa engkau kata kau Tuhan tetapi kau takut dengan Isa? Kenapa takut dengan orang yang akan membunuhmu, sedangkan engkau juga boleh membunuh orang dan menghidupkan orang balik? Masa tu Dajjal dia akan rasa dirinya malu. Kenapa? Terbongkarlah segala rahsianya bahawa dia bukanlah Tuhan, tetapi adalah sebagai pemfitnah akhir zaman yang paling dahsyat. Wallahu a'lam. InsyaAllah panjang umur rezeki kita sambung lagi pada masa yang akan datang. Dajjal mengepung Imam Mahdi dan tenteranya di Baitul Maqdis. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.